عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على
أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Allah, syukur. Saya ada live dan special dibawakan oleh AKPK. You all tahu tak apa dia AKPK? Iaitu Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit. Ya, ia ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia pada April 2006. Dan sebenarnya objektif penubuhan ni untuk membantu rakyat Malaysia mengurus kewangan secara berhemat. Untuk apa? Mencapai ketenangan minda apabila kita gunakan kredit secara bijak. Apa jenis perkhidmatan dia ada? Pendidikan kewangan, kaunseling dan khidmat nasihat kewangan dan program pengurusan kredit. So sebab tu saya ni dalam slot urus bersama saya lah. Dan saya bukanlah pakar kewangan tetapi nak menyeru all kepada ketenangan, ya. Nak beritahu sini, perkhidmatan ni semua adalah perkhidmatan percuma untuk semua individu di Malaysia. Masya Allah, satu badan yang sangat mulia lah, ya. Jadi misi AKPK ni apa? Nak amalkan pengurusan kewangan berhemat sebagai budaya. Sebab dalam hidup ni budaya menentukan pencapaian kita. Sebab dia mula macam ni, mula-mula kita ada sikap, lepas tu kita bertindak. Bertindak tu jadi tabiat. Tabiat tu jadi tradisi. Tradisi jadi budaya. Once jadi budaya, dia sangat kemas, payah nak ubah. So kalau kita mulakan budaya dengan baik, insya-Allah budaya tu menentukan masa generasi kita akan datang. Okey, so kita nak budaya supaya kita nak amalkan pengurusan kewangan berhemat sebagai budaya hidup kita. Dan sebenarnya AKPK ni di bawah satu financial network. Financial Education Network ataupun jaringan pendidikan kewangan. Saya rasa financial literacy ni kurang diajar di sekolah-sekolah. Saya dulu pun jarang belajar tentang kewangan. Kita belajar sains, matematik jadi pandai. Tetapi nak urus hidup kewangan kurang diajar. So mungkin kita harap pada polisi boleh menekankan kecerdasan kewangan. So Fan Network ni berfungsi sebagai platform. Saya buat benda formal sikit lah. Saya start 3.30 tapi nak beritahu, nak introduce ke AKPK ni. Dia sebagai platform antar agensi bagi menyelaraskan dan memanfaatkan sinergi dalam pelbagai inisiatif dengan matlamat utama dia apa? Meningkatkan kesejahteraan kewangan rakyat Malaysia. Sekarang KPK ni, PKP ni, MCO ni macam-macam. Macam-macam kita ada masalah kewangan dan sebagainya. Saya rasa kerajaan dah banyak ambil langkah. So kita nak belajar sedikit lah. Siapakah ahli FAN ini? Apa dia? Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Security, AKPK, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja EPF, Perbadanan Insurans Deposit Malaysia PIDM dan PNP, Permodalan Nasional Berhad. Okey. Dan dia dilancarkan baru ni 23 Julai oleh Tun Mahathir Mohamad, pelancaran strategi literasi kewangan kebangsaan 2019-2023. So saya rasa sangat bagus langkah ni. So apa kata kita jadi orang yang celik wang, bukan celik mata hati saja. Okey, apa strategi utama dia macam saya nak buat sekarang ialah memupuk nilai-nilai murni daripada usia muda lagi. Nilai-nilai ni membawa kita kualiti kehidupan kita. Siapa yang nilai dia bagus, kehidupan dia akan bagus. Dan juga meningkatkan akses kepada maklumat, instrumen dan juga sumber pengurusan kewangan dan memupuk sikap positif. Sebab itulah hari ini saya dijemput untuk bercakap tentang macam mana kita nak tenang, kekal tenang walaupun dalam musibah. Ya. Dan juga mendorong ke arah perancangan kewangan dan permasalahan jangka panjang dan mengumpul dan mendengar harta. Okey, tu saya pesan formal. Okey, dah 3.30 dah. So saya dapat kerjasama yang baik daripada rumah-rumah ahli di rumah saja ni untuk mendapat suasana yang tenang, bahagia supaya saya dapat beri satu pengkongsian pada you all yang beratur-ratur orang di luar sana. So alhamdulillah rumah saya sangat tenang sekarang. Semua orang sudah diam, tak ada bunyi lagi dah. So saya boleh fokus pada benda ini dan apa yang tak penting tu kita buat kemudian. Okay you all. So saya harap you all semua dah bersedia. Saya nak beri sapa sikit kepada Nurul Eskina, pada Hendon Ismail, pada Engku Fariza, yang ramai yang dah attend. Siapa yang share, saya nak ucap terima kasih banyak-banyak. Dapat dengar ya. Okay, Nik Fatah. Siapa yang share, please say share. Please share, siapa dah share buat watch party, saya ucap terima kasih. Siapa yang share, terima kasih banyak atas sifat suka memberi. Sebab kalau nak tahu kita ni bahagia atau tidak, tengok berapa banyak kita memberi. Hari-hari kita niat kita nak sakitkan hati orang ke nak bahagiakan orang.
So kalau kita ni hidup tak bahagia, sebab ada orang dia memang jenis dia tak tenang sebab dia jarang nak menenangkan orang. Dia suka sangat menyakitkan hati orang. Sebab macam ni, first saya nak you audit diri you. Are you happy with yourself? You are tenang atau tidak? Siapa yang tak tenang? Cakap dengan saya nak tengok. Thank you Nabilah Majdi. Okey, siapa yang share saya akan sebut nama dia. Maria Mansur, thank you. Sebab saya nak tengok berapa orang yang pemberi kat sini, the giver. Siapa yang sedang tenang ni, orang tu akan share. Huda Shah, bagus. Siapa yang share? Zuraida Ahmad, very good. Nurhaniza, banyaknya rakyat Malaysia yang baik, suka kongsi. Noliana Mansur, wow, terima kasih. Anish Susari, terima kasih. Siapa buat watch party? Siapa yang tak dengar tu pakai earphone, sebab ramai orang kata dengar dengan baik. Norilah Amin, siapa buat watch party say yes, yes, yes. Nur Hafizah, share, thank you. Terima kasih. So AKPK tu ucap terima kasihlah AKPK dan fan ya. Okay, Mazura Abu, thank you so much. Okay, dah 500 orang. Shirley Sandra, thank you so much. Siapa share group? Nozatul Hazmiza, ni PMC, bagus. Dayang Aminah, thank you. Okay, y'all. Macam mana kita nak kekal tenang dalam ujian? Okay. So, ayat ni pun macam ni, y'all tengok. Bila kita ada ujian, most of us, bila something berlaku, kita akan ada dua reaction. Ada orang, bila something berlaku, kalau positif ke negatif, kita boleh pilih. Kalau kita dibentuk atau kita dikawal oleh apa berlaku pada kita, kita akan react. Kita akan bertindak berdasarkan emosi ke, berdasarkan perasaan kita masa tu. Kalau orang marah, kita marah. Itu reaktif namanya. Tetapi ada orang dia responsif. Apabila berlaku pada negatif peristiwa dia, dia tidak lihat peristiwa itu. Dia lihat siapa pemberi peristiwa itu, iaitu Tuhan Maha Pencipta yang mencipta kita. Kita ni pun bangun pagi, you all sangka tak boleh bangun pagi ni, sangka tak boleh makan apa hari ni, semua dah ditetapkan oleh pencipta kita. Bagi orang Islam, Allah Subhanahu Wa Taala. So, kita ni hari-hari, kita bangun pagi tadi matahari naik, ada udara, ada awan, macam-macam ada. Kita tak, ada tak kita kata terima kasihnya ada hujan, sekarang ni angin tengah kuat. Whatever, kita tak boleh kawal. Semua Tuhan beri banyak. So, first saya nak you all audit diri you, apakah you all ni reaktif atau responsif? Apa ciri-cirinya? Orang reaktif, dia akan bertindak tanpa fikir, tanpa merenung, tanpa memilih. Dia tak ada pilihan. Contohnya, kalau kucing kena pijak ekor je terus dia cekau. Itu reaktif. Itu dia panggil sifat-sifat kehaiwanan banyak. Reaktif aja. Tak fikir langsung, tak guna akal langsung. Ikut emosi saja. Nak marah, kalau kita ada MCO lama sikit dah marah, merungut, menggeluh. Tapi kalau orang yang responsif, apabila satu berlaku, dia fikir, dia renung, dia ada pilihan macam mana dia nak bertindak supaya dia tenang. So kalau berlaku suasana yang dia tak suka, contohnya dia suruh diam tapi orang buat bising, macam mana dia nak bertindak? Nak marah orang tu ke ataupun nak terima keadaan? Selalunya kita macam ni. Kalau kita suruh orang buat sesuatu, orang tu degil. Kita boleh pilih. Kita nak react marah dia, kita pun jadi sakit jiwa, bergaduh. Ataupun bila orang tu degil, kita tak usah marah, kita kesian. Sebab orang negatif, orang degil, orang menyakitkan hati orang, sebenarnya dia sedang dalam jiwa merana. Dia ada kudis di hati dia. Banyak orang berkudis di hati. Tanda orang berkudis di hati apa dia? Dia tidak sayang orang, dia tak faham orang, dia suka nak merungut, banyak penyakit di hati. Itu yang topik saya nak cakap hari ini. Macam mana kita nak kekal tenang, kita jaga hati kita. Setiap hari mesti bersihkan hati kita. So saya nak you audit, which one are you? Okay, reaktif ke responsif? Reaktif membuat tindak balas tanpa fikir, tanpa sedar, selalunya negatif. Tapi responsif, something berlaku, dia fikir, dia faham, dia renung, dia buat pilihan dan lihat apakah hasil dia nak. Macam ibu bapa, kalau ibu bapa reaktif, anak menangis, you pukul. Pasal you reaktif. Tetapi kalau you orang responsif, anak menangis, oh fikir, kenapa nak menangis ya? Dia lapar ke?
ataupun kurang perhatian ke, ataupun anak tertagih gadget ke, kenapa dia lebih suka gadget lebih pada saya? Sebab saya pun tak beri perhatian kat dia. Nampak tak? So, orang responsif ialah orang ambil tanggungjawab. Apa berlaku pada dia sebagai cermin. So, one point important saya tekankan di sini ialah nak kekal tenang, mesti audit diri kita, apakah selama ini aku seorang reaktif. Kalau kita reaktif, kita tidak akan tenang. Kita akan stres. Tanda stres apa? Kita akan berdebar-debar. Kita akan sesak nafas. Kita akan berpeluh. Kita akan nak marah. Sikit nak marah. Macam kita, ibarat orang ada luka ada, kena garam sikit menjerit. Tetapi kalau orang yang tak luka, orang yang tenang, dia kulit dia tebal, elok tak ada luka, taruh 1 kilo garam pun tak sakit. Tapi kalau orang dah luka hati dia sikit-sikit nak marah sikit. Sebab jiwa dia tak tenteram. Jiwa itu hanya tenteram kalau bagi orang Islam, kalau you jaga solat, jaga aurat, jaga pergaulan, buat apa Allah suruh, of course you tenang. Sebab setiap kali you buat dosa, akan hitam hati. Setiap dosa kita buat dengan pandangan kita, telinga kita, mulut kita, kita type kat Facebook, kita komen negatif, semua dosa itu gelap hati. Bila gelap hati, kita tidak boleh jadi orang yang responsif, kita akan reaktif, kita akan marah orang. Bila kita marah orang, kita ada marah, beri marah, dapat marah. So kalau kita kena marah, maknanya kita pernah marah orang. Dan kita hanya boleh marah orang kalau kita banyak kemarahan diri. Pasal apa kita banyak kemarahan diri? Pasal kita banyak dosa. Sebab itu satu lagi teknik untuk tenang dalam musibah, banyakkan taubat. Tadi kita renung diri kan? Sekarang kita kena taubat pada Allah atas dosa-dosa kita yang sebelum ni kita buat. Yang kedua, kalau kita nak bersih hati ialah kita mesti minta maaf dengan orang dan memaafkan orang. Minta maaf dan memaafkan orang. Kalau kita tak boleh kalau kita tak boleh maafkan orang, memang kita akan minta maaf. Sebab orang yang tak pernah minta maaf dengan orang ni, dia pun tak akan maafkan orang. So bila kita tak pernah minta maaf, maknanya kita rasa kita hebat kan? Kita rasa, who are you to do that to me? I won't forgive you. Itu ego. Dan bila kita tak nak minta maaf, kita tak rasa bersalah. Dan bila orang kita ingat sangat yang kita buat salah, orang tak ingat. So, agak-agak orang macam ni taubat ke tidak? Tak. Orang merasa baik, dia tak akan minta. Orang rasa betul, rasa hebat. Dia rasa dia buat semua, dia tutup aurat, dia sembahyang, dia baik dah. Dia baca Quran, dia tadarus, dia hafal. Dia rasa baik. The minute kita baik, itulah mula syaitan. Sebab syaitan, dia tak heran pun kita ibadah. Sebab orang senang aja dia cuit hati, rasa bagus, ujuk. Ya, aku ni baca Quran 1 hari 1 juz. Aku bangun tahajud 5-4 pagi dah bangun. Masya Allah, aku ni zikir beribu-ribu 1 hari. The minute ada kata-kata in the talk mengatakan diri baik, that is syaitan in the making. It's coming to you. Stop. Bila mula nak rasa baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apakah tanda kita rasa kita baik? Kita mula komen orang. Tengok orang, alah dia ni, alah, always alah, ya ke, betul ke, no lah, I don't think so, no lah. Bila kita tak boleh nak hargai orang, bila kita tidak boleh menerima kebaikan orang, kelebihan orang, that is something wrong with us. Sebab itu kita ni hari-hari kena belajar. Pertama, berani menerima kelebihan orang lain. Kalau nampak orang lebih, kita tension, that means hati kita penuh dengki, hasad dengki. Sebab kita susah tengok orang senang dan senang tengok orang susah. Itu bahaya, maknanya kita tak boleh terima kelebihan orang. Yang kedua, kita bijaksana menerima kelemahan orang lain. So, kita mesti ingat, kita rasa kita pandai tapi banyak benda kita tak pandai. Tidak ada manusia pandai semua dan tidak ada manusia bodoh semua. Kita ada kepandaian dan kebodohan masing-masing. So, apa kita nak buat ialah kita akui kebodohan kita dan hargai kecerdikan orang lain dan kita gunakan kecerdikan orang lain untuk menampung kebodohan kita. Dan segala kelebihan kita guna untuk tampung kekurangan orang. Baru sinergi. So, ingat tadi saya kata, kita pertama refleksi diri. Nombor 2, taubat, minta maaf, memaafkan. Yang ketiga, kenapa kita nak tenang? Kita mesti redha, terima. Manusia ni dia tak tenang, 2 penyebab utama. Yang pertama, dia bergantung kepada
dia, hormat dia, terima kasih pada dia, hargai dia, buat dia rasa penting, seorang faham, seorang like kat Facebook, semua dia harap orang. Ingin mendapat daripada makhluk. Ini punca utama orang stres. Nombor 2, mereka tidak menerima keadaan. Contohnya PKP dia sama, tak nak terima. Macam ni you all, peristiwa berlaku, kita tak boleh ubah. Betul tak? What happened to us? Kita bangun, macam contohnya, hari jadi malam. Tak nak terima malam, nak siang. Tak boleh. You cannot control. Hari dah malam, hari siang, bangun. Semua you cannot control what happened to you. But kita boleh kawal apa? Apa kita nak respon? Oh, dah malam. Okeylah, saya dah siap-siap maghrib lah. Dah pukul 10 nak tidur lah. Belum pukul subuh nak bangun lah. So, kita boleh buat pilihan. Kita tak boleh kawal apa berlaku. Kita boleh kawal apa berlaku dalam jiwa kita. So, kalau something berlaku, kita akan jadi orang yang sangat fokus kepada apa berlaku dalam. Itu respon ataupun react. Nampak tu? Boleh nampak setakat ni? Tengok. Okay, apa feedback? Thank you. Siapa yang Saifuddillah? Thank you. Waalaikumsalam. Siapa yang type me, bila you type ataupun tulis, ilmu tu akan melekat dalam diri you. So, siapa tengok je sambil scroll Instagram tengok saya tu, boleh. You cuma dapat dengar. Because if you dengar, you only remember 20%. But if you write, you dengar, you amal, you discuss, you ajar orang lain, you share, you cakap. Because everything that you learn, apa you belajar dengan saya hari ni, Allah izinkan. First you doa, biarlah faham. Belajar, faham. Lepas faham, kita renung. Betul lah, aku ni selama ni suka mengumpat lah, suka mengeluh lah. Ya Allah, aku dah ubah lah. You renung diri. Yang renung orang, bos saya macam, no. The minute you listen to me today, and you think of your family, your husband ke your anak ke, fikir orang lain, that means you are in the wrong place, wrong mindset. Setiap kali we learn something, we always think of ourselves. How can I change lepas dengar ini? Macam mana saya berubah lepas dapat ilmu ini? Okay. So, kita faham bahawa apa yang berlaku tu kita tak boleh kawal. So, kita belajar, kita faham. Kita renung. Lepas tu amal. Bila you amal, baru dapat kemuliaan dunia dan akhirat. Banyak orang ilmu kat sini akal saja, tapi dia tak masuk dalam jiwa, tak amal. That is why banyak orang pergi macam-macam kursus, tapi tak baik-baik perangai. Betul tak? Siapa setuju dengan saya? Macam-macam kursus. Terima kasih Akmal Mezatul. Setuju tak? Bila kita pergi kursus banyak, tapi tak berubah. Kenapa? Terima kasih Nani Ali. Okay, belajar, faham, renung, amal dengan ikhlas. Yang kelima, dapat kemuliaan. Tulis. Siapa nak mulia di dunia? Ilmu. Nak mulia di akhirat? Ilmu. Nak mulia di akhirat? Ilmu. So, ilmu gerbang ketenangan. Ilmu gerbang ketakwaan. Ilmu gerbang kebahagiaan. Ilmu gerbang kebahagiaan. Believe me, semua bermula dengan knowledge. Sebab tu kita syukur kita ada akal. Okay, Aila setuju. Thank you. Okay. So, siapa rasa nak ubah diri, angkat tangan. Farid Harim, Wano Azura, Aini Yusof, faham. Okey, amal. Lepas tu baru dapat kemuliaan. Siti Solehah setuju. Siapa yang nak berubah, angkat tangan. Siapa nak berubah, angkat tangan. So, apa nak buat hari ni? Refleksi diri. Betul. Lepas tu taubat. Yes. Mr. Kin Cheong. Oh, Kin Cheong. Yeah, Kin Cheong. Very good. Listen. Right now, learn better. Yes. Ahmad Faizuddin. Yes. Nolizah Kamarudin. Betul. Pergi kursus pun kau belajar dekat akal. You never practice. Pergi kursus pun untuk dapat naik pangkat. No. Siapa di sini bersetuju, kita setiap hari, we must have something called personal, professional dan spiritual development. Siapa setuju? Angkat tangan. Kin Cheong, you setuju tak? Okay, no nak Jumaah, memaafkan. Aila, siapa nak belajar, angkat tangan. Siapa nak belajar, nak ubah, angkat tangan. Yes, Syuhaida. Siapa sebut nak berubah, God will make you change. Because when you like that, you niat, Tuhan akan mudahkan. Tapi kalau kita ambil session ni just ilmu, dapat ilmu, saya tak nak amal, tak nak faham, tak nak tu, rugi. Okay, Zarina, very good. Kita mesti belajar untuk hilang dengki, berani bijaksana menangani kelemahan orang lain. So, kita tak marah orang. Okay, Zarina nak ubah, Akmal nak ubah, yes. Maziah nak ubah, very good, yes. Nadia Jalil nak berubah, bagus. Dia Batrisha Zahira nak ubah, very good. Cik Elima, very good.
Aima, yes. Wan Azura, very good. Okay. So siapa setuju, kita mesti ada personal, professional dan spiritual development. Cuba tulis balik. Personal, professional and spiritual development. Siapa setuju tulis setuju. Bagus, Nur binti Udin nak ubah. Yes, Aini Yusof. Yes. Tulis apa saya suruh develop apa? Personal, tulis. Personal tu pembaikan diri. Professional dalam kerja kita. Dan spiritual dengan pencipta kita. Yes. Nak belajar, nak berubah. Ya. Okay. So siapa nak belajar ilmu hidup magic, boleh pergi ke Facebook Hidup Magic ya, yang kita orang sekumpulan. Bekas manusia ni banyak hidup logik sangat, maka stres. Tapi kalau hidup magic, kita hidup apa magic? Ialah kita hidup dengan pencipta kita, kita hidup dengan memberi, kita hidup dengan optimistik, kita hidup dengan flexibility, kita hidup dengan tidak bergantung pada usaha kita tapi bergantung pada rahmat Allah. Kita hidup dengan ingin memberi kebaikan, kita hidup dengan buang ego, kita hidup ingat fikir hari-hari how can I serve. Bukan aku dapat apa, no. Aku nak tolong apa, aku nak tolong apa. Siapa yang buat macam ni memang akan fantastic hidup dia. Okay. Kin Cheong, yes, very good. You see, Kin Cheong is so good. You see, I want to learn and apply personal, you become a better person, professional, good in your work and spiritual with your creator. Sebab kalau kita ni cuma nak pandai kerja, nak pandai tapi tak bergantung pada pencipta kita. Sebab yang cipta kita, dia tahu apakah kelemahan dan kekuatan kita. Sebab tu kita mesti banyak berdoa. Okay, personal, professional and spiritual development. Okay, betul Cik Nasaruddin. Okay, nak ubah diri, urusan saya kenal PMC dah border. Okay, siapa ni? Maria O dalam PMC. Okay, good. Yeah, we started 2020 with PMC. Siti Soleha, sedang diuji sedih saya nak ubah how to be positive. Okay, once you nak ubah, first, bila kita sedih, apa kita nak buat? Nak cakap kat Facebook ke nak cakap dengan Allah? Siti Soleha. Oh, personal agak susah sebab personality dah lama melekat. Tak boleh, tak mustahil. Kita ni, personality kita disebabkan cara kita dibesarkan. So, kalau mak kita garang, marah kita selalu, tak sayang kita, we feel when I'm not loved enough, I'm not good enough. So, kita jadi orang yang perfect, nak perform, marah-marah. Stop. Maafkan your mother and you start to forgive yourself. Jom nanti saya siapa nak buat healing dengan saya, angkat tangan. Okey, siapa nak hidup magic angkat tangan? Okey, kita ada buat satu Facebook Hidup Magic. Go, Hidup MAGIK. You can go to that Facebook. Banyak konten-konten yang saya pun akan share untuk how to live a magical life by being a giver, bukan a getter. Kita only siapa yang suka memberi yang akan jadi positif. Jangan always I. We. How can I serve? How can I serve? Okay, so kalau kita sedih, kita cakap dengan Allah. Bagi siapa yang orang Islam, ambil wuduk. Terus solat 2 rakaat, solat mutlak. Jadi Allah Tuhanku, aku ada masalah, aku nak cakap dengan kau. So kita datang sejadah tu menangislah, merayu pada Allah. Minta Allah tolong. Okay, saya buat healing sekejap lagi ya. Okay, before we finish nanti saya akan buat insya-Allah. Okay, siapa ada banyak masalah? Betul, memang ramai Cik Idris. Saya tak tahu anak lelaki ni dia orang banyak tengok berita berapa meninggal, berapa sakit, tengok dunia kat luar sana. Minta maaf, all the men are so busy looking at the world outside. Jarang men nak the world inside. Setuju tak setuju? Cik Idris setuju tak orang lelaki dia jarang nak belajar? Betul. Tolong jawab. I'm hitting at the men now. How many men want to improve yourself? Because man is ketua keluarga. Kalau orang lelaki tak nak betulkan keluarga dia, tak jadi imam. Masa PKP ni tak jadi imam, masa PKP asyik main video game, tak menjadi contoh pada anak. How do you expect children to be good? Hidup magic, okay? MAGIK. Apa berlaku Hidayah? Apa magic berlaku? Yeah, betul. Cerita dengan Allah ya. Dulu sebelum dikurniakan zuriat, tapi sekarang macam-macam nikmat rezeki betul. Zuriat tu anugerah pada Allah. Dan kadang-kadang kalau siapa nak zuriat mesti banyak taubat dan heal yourself. Kalau kita banyak keladak dalam jiwa kita, kita masih benciri, kita marah diri, kita dendam dengan orang baik, tak usah ada anak. Because you're going to be anak jadi mangsa pada you punya marah nanti. Ya, cuba tengok panas baran tu, marah anak.
Yes. Bagus. Bagus. Ya. Nak hidup magic, you go to Facebook Magic, M-A-G-I-K, hidup magic. Nak ubah hidup saya, Farah Zafira, nak capai ketenangan. Okey. Naliza. Muhammad Syarul, yes. Muhammad Syarul dah kahwin belum? Nak improve. Okay, please you all. I tell you, siapa belum kahwin, please doakan dapat a good husband, but you cannot get a good man if you. So jangan sibuk cari Mr. Right. Be the Miss Right. Miss Right will find the Mr. Right. Cik Zakaria, bagus, nak ubah. Okay. Betul? Rohani. Okay. Hakimi, nak improve. Bagus. Tahniah. Nawakuma, yes. Hidup Magic. Go to Facebook Hidup Magic. Di mana memang saya set up that Facebook dengan Ustaz Hakim dan a few people because saya rasa saya nak divert attention rakyat Malaysia ni daripada hidup yang biasa stres tu kepada hidup magic. Bila kita hidup magic, insya-Allah kita akan because hidup magic ni hidup dengan rahmat Allah, and apa Allah Tuhan nak beri beyond our expectation, betul tak? I mean, look at kuasa Tuhan. Macam mana kita punya badan ada 100 trillion sel. Siapa jaga? 100 trillion sel dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sebenarnya tak buat apa-apa pun. Mata kita ada 126 juta sel pekercahaya. Sendi kita ada berapa ratus sendi. Kita punya intestine absorption makan kita telan je. Lepas tu semua Allah jaga makanan masuk, jadi air kencing, jadi najis, semua Allah buat. So it's so magical. We are so magical. Kita makan sayur, Allah atur kat mana pergi mana, semua subhanallah. So siapa setuju that Miss Right? Yes, no Aina. So I'm telling, siapa belum kahwin, siapa yang nak tenang belum kahwin, please do not get married until you are happy with yourself. Jangan kahwin selagi anda tidak bahagia dengan diri anda. Kalau kita tak bahagia dengan diri kita, kita masih menyampah diri kita, marah diri kita, tengok cermin muka pun tak suka tak muka kita, jangan kahwin. Sebab unhappy woman or man will get an unhappy husband or wife. Two unhappy people, you either divorce or you produce very unhappy children, unhappy son-in-law, unhappy grandchildren. Siapa nak macam tu? Finding Miss Right will have Cinderella ending. No, Cinderella is all a myth. No such thing happily ever after. We have to go through life. Progress, like change is permanent. Progress is a choice. Kita jadi, we are growth mindset. We are getting better by the day. Enjoy the process of life dengan menjadi lebih baik. Betul, Huda. Okay, so siapa yang rasa suami dia tak baik, okay, mungkin we are not a good woman, that's why we got not a good man. Okay. So siapa yang masih tak solat, jangan kahwin, because beliau tak solat for the Muslim. Siapa yang tak solat, jangan kahwin. Sebab you dalam keadaan berdosa. Ramadan datang, puasa tapi tak solat, hapus kira you punya puasa. Sah tapi tak dapat pahala sebab tiang agama tak ada, tak solat. Siapa di sini yang tak cukup solat, angkat tangan. Berani tak mengaku tak cukup solat? Kalau dengan saya pun malu nak mengaku, marry to boost your confidence, I do believe, Kincho, you become confident first, then only you can marry. Okay? We develop yourself dulu. Okay, minum air siraman. Yeah, okay. Okay, so kita tak perlu kahwin untuk kita, dia kata saya, dia happiness ada 4 level. Ada orang dia depressed, nak bunuh diri. Ada orang dia hanya bahagia kalau dia makan dadah. Kan? But most people, saya hanya bahagia kalau saya kahwin, saya dapat anak, dia bersyarat. So, your life will depend on something outside. Selagi tak kahwin, tak dapat anak, selagi orang tak puji, tak happy. So, you hidup bergantung pada orang. No. Go to the best level of happiness. I am happy for no reason. I'm happy because I'm human. I'm happy because I'm Muslim. For the Muslim, I'm happy because I'm living. I'm happy because saya rational. Saya bahagia sebab saya suka buat baik. Saya bersyukur Allah pilih saya untuk solat tepat waktu. So, bersyukur. So, siapa yang level 1, 2, 3, 4? Terlepas subuh. So, you all jangan kahwin selagi solat tak cukup.
Jangan kahwin selagi tak sayang diri sendiri. You have seen so many people. They have everything material, duit banyak tapi solat tak jaga, memang rumah tangga akan rosak. Apa Z kata. Saya pernah jumpa Prof dulu, time before kahwin. Prof kata dekat saya, apa yang saya nak dekat suami, saya kena ada benda yang sama. Saya nak suami baik, saya kena baik. Alhamdulillah, saya pegang sampai sekarang, suami saya memang baik. Syukur pada Allah. Tahu bila Z? Syukur. Saya bodoh solat tak sempurna, lompong. Alhamdulillah, saya akan terus. Yes, Zaliha tulis. Ada diary inspirasi tu. Jurnal inspirasi, tulis nak solat tepat waktu. Yes, happy. Siapa yang happy for no reason, memang cepat jodoh, dia akan bahagia. Okay, you must be happy for no reason. Bila ubah diri kita, anak betul. Okay, I'm happy for no reason. Because saya tak ada syarat. Yes. Kincho, I'm happy because I live the life. Yes. And make sure your life is something that give purpose. Purposeful living, menolong orang. Okay, very good. Jaga solat. Okay, for the Muslim, jaga solat. For the woman, tolong jaga aurat. Saya bersyukur, saya rasa sejak PKP ni dah tak ada orang dosa banyak. Wanita buka aurat pun dah tak ada. Kalau pekerja buka aurat berdosa. Wanita yang mendedahkan aurat dia, bila dia berdosa, dosa dia pun suami kena pasal isteri bawah tanggungjawab suami. So suami dia hari isteri pergi kerja tumpuk dosa. So suami dia penuh dengan dosa. So suami yang penuh dengan dosa agak-agak boleh baik ke? Tak tanya you all. Boleh jadi imam ke? Agak-agak suami banyak dosa, dia setia tak pada you all? So kalau kita wanita yang tak solehah dapat suami tak soleh, suami tu pula tak semayang, tak solat. Kalau Allah yang melihat dia pun dia tak takut, how sure are you your husband is going to be faithful to you? You tak nampak? How do you know dia tak wasiat orang? That is why. Banyak orang sibuk nak jaga suami, takut ada perempuan lain. But believe me, hati suami dalam genggaman Allah. If you jaga hubungan, secret life you, kita ada 3 life. Secret life, private life dengan keluarga kita, dan public life. Macam saya sekarang, US public life. But kalau secret life kita bagus dengan pencipta kita, dengan Allah, bila Allah sayang kita, Allah akan perintah semua malaikat campak kepada semua manusia sayang kita. Termasuk suami kita. So ladies out there, if you want a husband to love you, don't do things to make your husband love you. Do things for Allah to love you. Bila Allah love you, your husband sure to love you. Okay, so wanita yang selama ni buat maksiat pada suami dengan tidak menjaga aurat dan pergaulan, taubat, reset. Bulan Ramadan ni berdoa banyak-banyak supaya istiqamah. Bila off PKP, pergi kerja, penampilan baru. Please cover yourself. Benda yang mahal akan ditutup, dibungkus dengan baik. Okay, so yang saya cakap ni mungkin orang sensitif, but I have to say it. Saya harap AKPK tak marah. But to me, cara nak tenang ialah kurangkan dosa. Apabila kita banyak berdosa, hati tidak tenang. You all tahu tak, setiap dosa tu menambah tumpuk hitam di hati. So every day you dedah aurat, every day jaga pergaulan, you WhatsApp, you selfie gambar, upload gambar seksi-seksi, itu menambah dosa, hati hitam. And imagine kalau you pregnant. If you pregnant, you tak jaga solat, anak tu agak jadi baik. Because whenever you do bad thing, bila kita macam ni, bila kita dalam mengandung, kita buat maksiat. Hormon yang dikeluarkan, hormon tak bagus. Hormon stres. Hormon stres tu bila masuk ke anak, dia punya development otak kurang. More of muscle development. Sedang jadi gangster anak. Ini saya baca kajian Mak Saleh punya lah, bukan saya punya. Okay? So, women who are pregnant, who are stressed, banyak stress hormon, development of otak dia kurang, tapi more of muscle. Senang jadi gangster anak dia. So, you nak anak you macam mana? Bijak dia gangster. Cuba jawab sikit. Dan siapa yang sekarang ni anak dia ada masalah, tolong minta maaf dengan suami. Dengan anak. Siapa setuju? Betul. So, siapa takut suami dia buat hal? Tak usah nak. Ada orang tu kata, saya penat pergi penampilan, pergi buat image. Tak ada pun, suami tak sayang pun. Your husband doesn't live because of your beauty. Believe me. Orang lelaki-lelaki tolong jawab sini. Setuju tak? Sebelum kahwin nak isteri cantik, tetapi lepas kahwin nak isteri cantik ke baik? Tolong jawab. Z, saya setiap kali buat dosa, hati akan resah. Betul, roh kita sakit. Buat solat taubat. Everyday buat solat taubat. Bulan Ramadan buat solat taubat. Okey, ambilan anak bijak kan, jangan berdosa. Jangan, siapa suka mengumpat, stop. Zip mulut, tampar mulut. Okey, siapa mengumpat, stop.
Pregi. Jangan stres. Okay? Dia panggil pregi ya, bahasa baru kat dia. Yes, nak anak bijak. Sebab tu dia kata lelaki yang mengahwini wanita kerana kecantikan memang tak akan dapat anak bijak. Wow. Siapa setuju dengan statement tu? Pandai Kin Cheong. Yes, bad hormone. Because you know that there's a center in our brain called hypothalamus. Bad thoughts, dia akan keluarkan bad protein, dia akan stimulate sel mengeluarkan negative protein. Dia panjang lah DNA betul. I just shortcut. Bad thoughts, bad protein, bad health. Suami sejawab baik dulu, cantik tu bonus, betul. Sebelum kahwin dia nampak cantik, tapi kalau dah jadi isteri mulut, okey, malas, tak semayang, gedik-gedik orang lain, hilang kebahagiaan. Because cantik tu gula-gula outside, lepas tu masuk Allah tak sedap, rugi. So woman, ladies out there, nak pikat hati suami not with your beauty, with your heart, with your sincerity, with your love, with your humility. Tawaduk dengan suami, rendah hati dengan suami, menghargai suami, menghormati suami. Laki-laki ni lebih ingin dihormati daripada disayangi. Wanita pula, so wanita yang disayangi akan menghormati. Lelaki yang dihormati akan menyayangi. Okey. Rohana, zikir, bagus. Sekarang senang kan? Betul. Suami isteri baik, cakap lemah lembut, tak pandang perasaan. Betul. Bila dah kahwin, paras. Okey. Okey. So kalau nak anak yang soleh dan solehah, hanya datang daripada ibu bapa soleh dan solehah. So siapa di sini kalau anak ada masalah, you nak minta maaf dengan anak, angkat tangan. Mabuk Chun. Okay. Yes, you should be happy. Grateful lah, grateful. Betul. Kita hormat suami kita. Siapa nak tenang, pertama mesti maafkan orang. Kita senarai orang yang kita pernah zalimi. Kita buat solat taubat untuk dia sebab kita ada emosi zalim. Kita kenal balik orang yang pernah menzalimi kita. Why men kept on chasing for pretty lady even though they have religious wife at home? Ini because they are bad men, Kin Cheong. Especially kalau, I don't know lah, you're talking about Muslim men or not, because the devil, the shaitan always want us to join them in hell. So, kalau kita suka pada, what's the new norm for working wife? Okay, Tim Muhammad Ali, the new norm, saya pun dijemput cakap topik ni Borak Kopitiam dekat TV3. New norm untuk raya. Working wife, kita mesti ada area, dedicate an area. Once you ada area, that's your working. So beritahu family kita, okay, area, once I'm here, you imagine as if it's my office, please do not disturb me. But before you do your work, you must make sure everything settle dulu. Okay, so the new norm, kita akan jadi orang teratur, kita akan jaga anak kita akan buat perancangan untuk anak kita dengan baik. Okay, so the new norm. Okay, so solat taubat khusus, kita hendaklah fikir orang yang kita pernah, orang yang kita dengki, orang yang bersaing kita, orang kita nak jatuhkan dia, all the bad people, kita kena taubat dan maafkan dia, let go. Kalau mak ayah kita adik, bagus. Okay, siapa marah dengan anak sebelum nak tidur, you buat dua perkara before you tidur. You want your children to sleep with a good mood, you ask them two questions. Number one, apa yang dia bersyukur pada hari ini? What are you grateful for today, sayang? Two things. Okay. So dia grateful. Number two, what about yourself that you are proud of? Rasa bangga, I'm so proud today I study, I'm so proud I pray 5 times. So anak tu cakap benda-benda baik sebelum bertidur because masa tu subconscious mind dia buka. Masa tu dia akan, the subconscious mind dia buka, dia akan good image. Dan sebenarnya kita nak, if you go to Mama Tia punya Magical Parenting, siapa yang nak parenting, you can go there. We teach you how to observe your children, we know to recognize the energy type. Dan kita nak tahu macam mana kita nak anak kita jadi A, we have to be the A parent. Kalau nak anak jadi B, we have to be the B parent. So we cannot nak anak jadi A tapi kita B parent. Cannot. Because anak kita akan jadi macam kita. So instead of asking, I want my children to be like this, you ask,
Saya nak jadi ibu bapa macam mana untuk saya nak jadi anak saya jadi macam tu. Nampak tak you all? Okay? So don't expect your children to be like this. No. I have to be this parent to get that children. Setuju tak you all? Okay? So parenting. Okay, so now saya nak, dah tinggal 24 minit lagi. I'm going to do healing. Siapa nak buat healing dah ready? Please dah share. Siapa dah share? Okay, sekarang kita nak buat healing. Ready? Siapa dah ready untuk healing? So siapa nak jadi baik angkat tangan? Okay, saya nampak 10 ready dan I will start the healing. Ready for healing? Okay, Hidayah, team. Siapa lagi ready? Saya nak tahu Hidayah dan Nur Fazlin dan team ni dah share ke orang ke belum? Nur Syahidah dah share belum? Nur Syahidah dah share. Because you are getting something very precious, you nak buat seorang-seorang ke nak share? Fauziah dah share belum? Withamis dah share belum? Nurzila dah share belum? Dah share to group belum? Nur Hafizah dah share ke belum? Saya nak tengok yang ready-ready nak healing ni, you're getting something from me. Have you shared with someone? Boleh nak tengok banyak share baru boleh nak start. Betul, bila you redha. Aku silap dengan anak-anak. Banyak perubahan. Okey, dah share belum? Azira, siapa dah share Nur Salwani? Boleh nak tengok siapa yang ready nak healing tu dah share ke belum? Zaharia. Okey, siapa dah share angkat tangan? Intan Lydia ready? Ready for healing. Okey, siapa yang pernah buat healing dengan bonda sebelum ni? Good, milik dia, good. Rohaiza, saya nak tengok siapa ready dan share. Ready and share. I want to see you ready and share because you're getting something, you must give something first. Ajak someone else to get healing. You nak tak dapat, if you want getting something, don't you want others to get it also? That's a giver punya mindset. Good, Rohana Juso dah share, good. Mesti Nur Hamizah dah share. Share seorang ke share banyak ni? Ke share to group? Umi, dah share belum? I want the number to naik sampai 700 baru saya nak start healing. Kalau tidak, bye-bye. Share more to people because I'm going to give something that you cannot get in other session, okay? People have to go and pay for this sort of class. So I'm giving you for free. If you all tak share, how can I give something precious? Share to group. I want you all to share. Siapa yang dah share dan ready? I want you to put there, share and ready. Share and good watch party, Muhammad Manim. Good. Rina dah share. Good. Nora Mira, yes, share and good. Until the number go to 700, then I will share. If not, if the time dah habis, saya stop kat sini. Go on sharing. Belum pernah healing Azira. Siapa first time tengok saya live angkat tangan? Zaharia dah share. Wan Salma. Siapa di sini? Watch party good Nur Salwani. Siapa dak watch party, your healing is going to be more than, siapa share seorang, healing you 1. You share 100 orang, your healing is 100. So what you give, is what you get. So, ada, beri, dapat. You give 100 share, you get 100 of healing for you. Siapa tak share, you may not get the healing because you are just getting, you are not giving. Ini prinsip hidup Buddha nak ajar. You can only be tenang if you are a giver. In whatever situation, you always fikir pasal orang. Orang stress pasal fikir pasal diri sendiri, tak nak terima macam mana saya, kalau ni, macam mana, kalau, tapi ya ke, boleh ke, macam mana, sibuk diri sendiri. Never think about the people. Selfish people always stress. Okay, I want to see the number sampai 700 baru border mula. Yes, very good. Belum 700, we only have 10 minutes. Sekejap je, buat watch party. First time, Sharina, good. Okay, good. Alhamdulillah, dah 700. Good. Okay. So now I want all of you to sit in a comfortable position. Siti Solihah, first time, yeah? Okay, dah share. Go Huda, okay. Now, I want you to sit with your shoulder up. Duduk tegak, kaki dekat lantai. Kita punya tangan atas lutut kita. Okay. Tenangkan kita jiwa insyaAllah. Okay, nak tarik nafas. I want you to tarik nafas. Kita baca Fatihah dulu for the Muslim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okay. I want you to take deep breath. 4, kemudian tahan 7 saat dan lepas 8. Okay, take deep breath. 1, 2, 3, 4. Hold for 7 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And out 8 seconds. 8. 9. Thank you. Duduk tegak ya. Okay. Okay. Okay, take nafas. Now, we're going to do this 3 times. You're going to feel very relaxed. Then you just listen to my script saya. I want you to close your eyes. Okay. Now, take nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Out. Take nafas. Tahan 7 saat. Lepas. Tarik nafas. Tahan 7 saat. Lepas. Okay. I'm sure you feel very relaxed now. Rasa tenang. Just deep breath. Okay, just enjoy your breath. Focus on your breath. You rasa tenang. You rasa you benar-benar berada di sini sekarang. Don't think of the present, of the yang, jangan fikir yang lalu dan akan datang. Stop. Just be in the now. Syukur keberadaan kita bersama Tuhan kita sekarang ini. Now, saya nak you bayangkan depan you ialah diri you. Imagine you are looking at yourself. Bayangkan you sedang tengok muka you sendiri. Okay, benda ni senaman you boleh buat lepas ni, tengok kat cermin sendiri lepas ni ya. But now just close your eyes supaya tak ada distraction kat luar ni. Imagine you nampak muka you kat depan. Okay, once nampak muka you, apa you kata? Panggil nama kita. Contohnya nama kita Rohaya. Ikut skrip saya. Rohaya, saya sayang awak. Saya minta maaf kalau selama ni saya buat benda yang menyusahkan awak. Cara sengaja atau tak sengaja. Minta maaf banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Tarik nafas. Okay. Kalau you nak kata I love you, payah. Call our name again. Rohaya, I love you. I really, really love you. Please forgive me. I'm sorry. Thank you. Kalau kita payah nak cakap I love you, you boleh mulakan dengan saya minta maaf dengan awak. Saya minta maaf kalau selama ni saya buat sesuatu yang menyusahkan awak. Secara sengaja atau tak sengaja. Minta maaf banyak-banyak. Saya sayang awak. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Now, say, imagine look at yourself. Yang kata, let's be good. Jom jadi baik. Jom jadi penyayang. Jom jadi pemurah. Jom jadi pemaaf. Tarik nafas. Rasa tenang. Bahagia best. Slowly open your eyes. Okay. Apa perasaan you all? Ada yang nangis? Terima kasih siapa yang share. Cik Rashid buat tak? Orang lelaki so tak buat benda gini. Orang lelaki dia memang payah nak buat benda gini kan? Okay, bagi feedback. Siapa yang rasa sedih? Thank you Laila. Siapa yang nangis angkat tangan? Nur Fazilawati, Era Fariza nangis. Dia kata buat nangis lagi. Sebab kita banyak luka. Banyak luka kita ni banyak berdosa pada diri kita. Ya. Believe me, jangan masuk Ramadan selagi kita tak betulkan roh kita.
You all lepas ni pergi kat cermin. Buat Buddha ajar ni, tengok kat cermin, look into your eyes as if you're looking for stuff and stop yourself in the mirror. Bangun pagi, tengok cermin. Yes. Siapa rasa lega? Siapa rasa lega? Siapa yang rasa lega lepas buat ni? Lega kan? Deep, yes. Selama ni all duduk superficial living kita kan. Buat dengan cermin. So please don't masuk Ramadan until you buat healing ni. Maafkan semua orang. You mesti masuk Ramadan dengan jiwa bersih. Pasal kita nak bakar dosa-dosa kita. Kan bila tengok diri you sayu kan. Tengok diri kita ni, ya Allah, kalau mati masuk syurga ke neraka, ya Allah. Taubat dosa banyaknya, lawan suami. Rasa bersalah tu buang daripada kepada taubat. Don't feel guilty until you hate yourself. Forgive yourself. Allah suka, ingat kan? Mana pun pengampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ya, lebih baik kita berdosa dan taubat daripada kita ibadah penuh riak, ya Allah. So kita mesti ada harap dan takut. Siapa dah banyak ibadah jangan bajet bagus, banyak takut Tuhan tak terima pasal riak. Siapa banyak dosa penuh pengampunan dan niat nak jadi baik. Okey. Rasa lega no hafillah ya. Good, syukur Azira, bagus. So bayangkan hari-hari marah anak you. Lagi betul. Yeah, nangis sedih kan milik-milik dia. Bagus. Thank you. Yes, Azlin. So lebih tenang Amila. Very good. Narul. Thank you. Sebab itulah akhirnya imagine kalau you tak share, kesian tak orang tak dapat share. Ya? Karimah juga. Siapa yang buat senaman cermin ni yang hidup dia berubah jadi magic? Buddha nak tanya. Okay, so siapa dah join Hidup Magic punya Facebook? Yeah, that's the way we want to bring all of you to a group of community yang believe in magic living, in giving. Memang siapa tak banyak dosa, siapa rasa tak banyak dosa tu banyak dosa. So siapa kata banyak dosa tu jangan kata banyak je, banyak taubat. Hentikan dosa tu. Okay, tentukan cuba hafalkan penghulu istighfar. Terus terbalik dunia, cermin buat, bagus buat sebelum Ramadan. Ya, Amila Amiza. Ya, so siapa di sini, siapa yang niat nak tutup aurat dengan sempurna, angkat tangan. Nur Nur Mujaidah kan. Ya, siapa ada stres pun kadang tak makan ubat dah kan. Taman cermin tu magic. Dengan leader saya dah marah saya, Prof. Saya dah minta tapi dia tak reply, maaf saya bersalah. Saya ada buat salah dengan leader saya dah marah saya, Prof. Saya dah minta maaf tapi tak reply. Tak apa, you just Kak Jah, you can communicate spiritually. Imagine leader di depan you, just say I apologize. Terus Abdullah lepas tu, once you dah minta maaf, okay. Okay, please breathe properly, bernafas lepas sembahyang tu. Okay, dah join ya? Istighfar, bagus. Okay, very good. Very good. Okay, nanti asar tolong sembahyang awal ya. Tapi saya kena habiskan sampai 4.30, asar 4.22. Okay. Okay, so apa recap? Apa nak tenang? Pertama, kita renung diri kita, refleksi diri kita. You know, mesti tahu kita di mana. Okay. So kalau kita lihat kehidupan kita tak best, ready solat bagus boleh. Bagus, sempurna mulai hari ini. Yes, bagus Dian. You niat aja buat, jangan nak cuba. Sebut cuba tak boleh. Saya buat sekarang. Do it now. Tengok macam mana. Niat macam ni. Alhamdulillah, saya gembira bersyukur, saya menuntut aurat sempurna, saya tidak lagi menzalimi suami saya. Kalau dah bersuami, saya bersyukur saya untuk sempurna sebab insya-Allah saya dapat jodoh lelaki yang soleh. Saya bersyukur saya menuntut aurat sempurna sebab saya mau hentikan menzalimi diri saya. Sebut, tulis. Alhamdulillah, saya gembira dan bersyukur. Kini saya menuntut aurat sempurna dan saya sentiasa menjaga wuduk dan saya boleh solat di mana-mana dengan baju yang solat ready. Okey? Dan saya pakai takwa, pakai dengan takwa. Saya bukan pakai untuk fashion sebab fashion Allah tak pandang, tapi Allah pandang takwa saya.
Okay, so saya tentukan pakaian saya pakai tu memberi energi positif pada saya. Tulis, buat, tolong buat skrip ni before kita Ramadan, buat skrip nak baca hari-hari. Okay? Okay, siapa sakit Linda taubat. Sebelum cari ubat, kena taubat. Jangan cari ubat. Ubat tu only for physical, but taubat. 90% of your physical health disease because of your mental health. Siapa yang tidak ada ilmu akan banyak takut. Siapa takut banyak fear, doubt, worry, anxiety, disease. Penyakit tu banyak daripada kita banyak stres. Dan stres ni adalah satu azab yang Allah awalkan bagi orang yang jauh pada Allah. Oh, siapa atas sejadah bagus. Thank you. Tuan sempurna, berhenti menzalimi diri Saidian. Bagus. Saya nak tanya, you all tak tutup aurat dapat apa? Dapat duit ke, dapat pangkat, dapat harta ke? Tak kan, dapat dosa. So what, your life has been like that. Do you become better? No. Ramadan ni, niat nak tutup aurat sempurna. Okay, tak Ramadan pun. Hari ni start sekarang. Okay, so siapa nak lelaki yang soleh, mesti jadi wanita solehah. If you all tak buat jadi wanita solehah, memang akan dapat suami yang tak baik. Lepas tu menyesal. The most unlucky woman is the woman who got the wrong husband. Because they are Miss Wrong, so they get Mr. Wrong. Mr. Wrong, life wrong. Semua wrong. So kalau hidup kita tak betul sekarang, taubat. Change yourself, don't try to change your partner. Good, Salimah kata, we want to be free. Jangan fikir orang kata apa. Okay, banyakkan syukur. Sabar, amalkan 7S untuk tenang. Dan habis ni. Number 1, kita sentiasa bersyukur. Syukur ni guna segala kita ada untuk ibadah pada Allah. Number 2, kita hendaklah sentiasa sayang semua orang tanpa syarat. Sentiasa mendoakan orang lain. Number 3, kita hendaklah menjadi orang yang sabar. Whatever happens, sabar melakukan kebaikan, sabar mencegah maksiat, sabar daripada tertimpa musibah. Yang keempat, kita hendaklah menjadi orang yang sedar diri. Tengok ilmu, bukan berita. Kalau tengok Instagram orang, sedar orang buat apa? Dan kalau you all follow Instagram ke Facebook, if you follow somebody, ada tak you all nak duduk belakang orang tu kat padang mahsyar? Tengok orang you follow, you nak tak satu lane dengan dia kat padang mahsyar? Cuba jawab, nak ikut tak orang tu? Pakai pakaian takwa ya. Siapa yang berdosa sedang menzalimi diri sebab tu hidup tak tenang. So nak jaga apa? Secret life kita dengan Allah untuk jaga solat, jaga zikir, jaga pakaian. Private life dengan keluarga kita, kita lemah lembut. Public life baru kita baik. Ada orang dia belagak dekat public, Facebook nampak happy tapi private tak bagus. So kalau kita orang luar suka kita, family tak suka, itu fake. Orang hidup fake, F-A-K-E, hidup pura-pura. So kita nak align dengan Allah kita baik, dengan manusia kita bahagia, dengan orang kita hormat. Okay, so kita tenang dengan Allah, bahagia dengan semua orang dan senang gembira dan menggembirakan orang lain. Until you have this formula, your life susah. You mesti align. Norzita. Saya tak boleh bantu Norzita, Allah bantu. Saya ni cuma alat saja. Saya pun bukan baik juga. Kita semua ada dosa. Please jangan bergantung pada manusia. Norzita, kita nak berubah. Yang pertama, ubah image diri. Cakap saya wanita solehah. Number 2, you must have your belief system. Akidah, aku akan mati, aku akan soal. Number 3, find ilmu. Capability, cari ilmu. Yang keempat, kita ubah behavior. Start tu semayang, tu pakai tudung. Mula sikit-sikit. Yang kelima, circle. Mesti find the correct circle. If you kawan orang yang sama, follow Instagram yang sama, saya tanya, you nak tak ikut orang you follow kat Instagram tu kat padang mahsyar? Nak tak? Nak tak masa you mati dia melawat jenazah you? Nak tak? So who you kawan, itulah you punya kawan ke akhirat nanti. Okey, siapa nak solat asar boleh? Saya harap anak muda ni jadilah ibu bapa yang baik ya. Saya kesian tengok. Saya kadang kesian tengok orang yang tenggelam dengan apa?
Jangan nak tegur kawan kita untuk anak sempurna, tak payah tegur. Beri link tu dia tengok sendiri, tak payah tegur. Unless your friend love you. Jangan tegur orang tak sayang kita. Okay. So, sedar diri, sedekah dan silaturrahim. Okay. Okay, dah dapat 7 tadi. 7S ialah sedekah, tambah dan silaturrahim. Kita nak jadi baik betul, bukan nak nampak baik. Banyak orang kat Facebook nampak baik tapi sebenarnya tak baik. Orang yang nampak baik tu public life nampak baik. Tapi private life tak bagus. Okay, so please don't try to correct people. Ubah diri sendiri, hidup berdalam, keluar. Hidup magic hidup dalam, keluar. Bergantung pada rahmat Allah, optimistic, flexible, be a giver, always how can I serve. Tak fikir diri sendiri, selfless. Dan orang tak nampak magic ni hanya datang apabila kita buat hidup orang jadi magic. So, baru masuk asal 427 Orang jadi magic, kita buat magic. Kat sini 429 baru masuk. Okey, syukur. Okey. So, syukur, sabar, sayang, sedar diri, sedekah, silaturahim. Syukur, sayang, sabar, sedar diri, sedekah, silaturahim, dengan satu lagi ya, S. Lebih circle lah kot. Syukur, sayang, sabar, sedar diri, sedekah, silaturahim. Dah 6 ke belum? Baru 6 ya, 7 saya tengok tu lagi apa. Bagi share link, okay? Banyakkan sedekah you all, banyakkan sedekah. Okay, so itu yang saya nak conclude. Saya harap this session has been good. Saya minta maaf because I'm very firm in certain things in life. Pasal agama saya sangat-sangat tegas. Prinsip, no, there is no two way about it. Kita mesti fokus to give benefit. Okay, dan banyak kurangkan motivasi luaran seperti nak kaya, nak lawan, nak famous, nak follower. Buang kepada motivasi dalaman. Apa dia? Membina akhlak yang baik, membina silaturahim yang baik, dan sentiasa fikir apa manfaat nak beri. Dan hari-hari jaga 3 perkara. What you say to yourself. Saya baik, saya pemurah, saya penyayang. Lepas itulah saya suka pakai baju yang kata-kata positif. Dan juga kita jaga energi keliling kita, tengok rancangan TV yang baik, baca buku yang baik, berkawan orang yang baik. Dan yang ketiga ialah sentiasa tanya apa saya boleh bantu orang lagi. Okay, so siapa nak lagi, saya akan ada seminar secara percuma di Hidup Magic punya Facebook pada hari Rabu ini, 22 hari bulan, bersama dengan saya, Ustaz Hakim Muhammad Noor, dan Pak Nasrullah daripada Indonesia, founder Magnet Rezeki, from 8 to 10 pada hari Rabu, lusa. Pergi, all of you please go to Hidup Magic. Dan kita sedang dalam proses, kita nak jadi Hidup Magic itu ada 100,000 orang. So siapa yang dah masuk, tolong share with your friend. Each person invite 100 people. Okay, kalau 100, kalau 10 orang masuk pun, kalau dah ada, sekarang kita dah ada hampir 30,000 dalam tu. So kalau seorang 10, dah 300,000. Bayangkan orang Hidup Magic berpengaruh semua orang dengan kebaikan. Okay? Okay, baru azan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Lagipun saya start awal tadi. So I can finish on time because memang also saya cakap sama 1 jam. So saya start 3 minit lebih awal. Alhamdulillah, terima kasih AKPK. Kita doakan AK fans semua diberi hidayah, jadi ejen kebaikan, dan segala staff-staff di AKPK tu bekerja kerana Allah, jadikan tempat kerja dia ladang dia. Setiap usaha kita buat, kita nak Allah pandang kita. Dan segala kita buat ni, kita segala amalan kita ialah amal untuk mendapat rahmat Allah. Ingat, rezeki kita bukan datang daripada usaha, rezeki datang sebagai rahmat Allah, dan rezeki datang pada hati yang bersih. Kita buang segala perisai rezeki kita dengan dosa-dosa kita. So nak tahu lagi untuk dapat Hidup Magic dan mendapat rezeki jadi magnet rezeki, join seminar saya nanti insya-Allah di Hidup Magic. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.